Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, selamat datang ke kelas Cikgu Raja. Baiklah, hari ini cikgu nak ajar topik kemahiran proses sains. Apa tu kemahiran proses sains? Okey, kemahiran ini adalah kemahiran yang kita akan gunakan semasa kita melakukan uji kaji. Okey, uji kaji penyiasatan. Okey, apa tu pula uji kaji? Uji kaji atau penyiasatan ini adalah aktiviti yang kita lakukan jika kita nak dapatkan sesuatu fakta ataupun maklumat, okey, tentang sesuatu isu. Okey, tanpa kita bertanya kepada orang ataupun dapatkan daripada buku ataupun mencari di internet. Okey, jadi kalau kita tak nak rujuk kepada mana-mana sumber, kita jalankan uji kaji. Alright, so nak jalankan uji kaji ni lah kita gunakan kemahiran proses sains. So apa dia antara kemahiran-kemahiran dia? Okey, kita boleh tengok dekat sini. Ini adalah antara kemahiran proses sains. Okay, iaitu yang pertama, memerhati. Okey, kita kena pandai membuat pemerhatian. Yang kedua, kita perlu tahu cara untuk mengelas. Yang ketiga, mengukur dan menggunakan nombor. Okay, yang keempat, membuat inference. Yang kelima, meramal. Yang keenam, berkomunikasi. Yang ketujuh, perhubungan ruang dan masa. 8, mentafsir data. Yang kesembilan, mendefinisi secara operasi. 10, mengawal pemboleh ubah. 11, membuat hipotesis. Dan terakhir adalah mengeksperimen. Okey, kita kena jalankan eksperimen tersebut. Okey. Baiklah, hari ini kita akan belajar untuk kemahiran proses sains yang pertama, iaitu memerhati. Baiklah, untuk memerhati, awak dah belajar sejak tahun 1 lagi. Okey, memerhati kita perlu gunakan deria kita. Kita ada 5 deria. Okey? Masih ingat tak awak dengan 5 deria tersebut? Okey, yang pertama apa dia? Melihat. Okey, yang kedua, mendengar. Okey. Yang ketiga, merasa. Seterusnya, sentuhan. Dan yang terakhir adalah menghidu. Dengan 5 deria ini, kita perhatikan subjek ataupun objek ataupun data yang kita perolehi. Okey? Jadi sekarang cikgu ada satu gambar untuk awak. Okey, cikgu nak kamu cuba perhatikan gambar yang cikgu beri ini. Boleh tak kamu berikan cikgu ayat yang sesuai untuk membuat pemerhatian? Gunakan 5 deria, jangan lupa. Adakah jawapan kamu adalah budak perempuan itu ke sekolah? Atau mungkin budak perempuan itu memegang pensel dan buku? Atau budak perempuan itu ke kelas sains? Atau mungkin budak perempuan itu memakai sepasang kasut hijau? Adakah semua jawapan yang cikgu berikan ini adalah betul? Mari kita lihat. Baiklah, budak perempuan itu ke sekolah tidak diterima kerana dengan menggunakan 5 deria kita, adakah kita dapat mengetahui budak perempuan ini ke sekolah? Tidak. Kita tak tahu pun dia ke sekolah. Okey? Kita tak nampak ke mana ke arah budak perempuan ini. Okey? Kedua, budak perempuan itu memegang pensel dan buku. Ya, kita boleh nampak dia sedang memegang pensel dan buku dengan menggunakan deria melihat. Seterusnya, budak perempuan itu ke kelas sains. Tak nampak rasanya dia menuju ke mana. Okey? Walaupun pada tangannya terdapat buku sains, masih lagi tidak dapat menyatakan secara
secara jelas bahawa ke manakah murid ini ataupun ke manakah budak ini hendak pergi. Budak perempuan itu memakai sepasang kasut hijau. Ya, betul. Kita boleh nampak dia sedang memakai kasut hijau. Okey, selain daripada contoh-contoh jawapan yang cikgu berikan ini, adakah jawapan lain yang kamu dapati? Okey, cuba kamu buat sendiri, okey? Okey, kita teruskan. Terdapat dua pemerhatian, iaitu yang pertama adalah pemerhatian kualitatif. Okey, mari kita lihat apakah maksud pemerhatian kualitatif. Okay, baiklah. Pemerhatian kualitatif boleh kita lakukan dengan menggunakan deria. Okey, sama macam kita lakukan sebentar tadi. Okey, kita gunakan deria kita untuk melihat apakah yang kita boleh perhatikan di akhir penyiasatan. Okey, untuk melihat ataupun untuk membuat pemerhatian secara kualitatif, mari kita lihat ini adalah permulaan belon dan ini adalah pengakhiran belon. Okey, daripada sekecil ini ke sebesar ini. Dari segi parameter yang kita boleh katakan, saiznya berubah. Okey, mari kita lihat saiznya berubah sama ada coraknya bertambah atau berkurang. Ya, saiznya bertambah. Jadi kita boleh katakan di sini saiz belon bertambah. Okey. Okay, ini adalah salah satu cara bagaimana kita membuat pemerhatian kualitatif. Okey. Seterusnya, okey, pemerhatian jenis yang kedua adalah pemerhatian kuantitatif. Apa itu pemerhatian kuantitatif? Kalau kualitatif tadi adalah berdasarkan diri yang kita lihat, apakah yang kesan ataupun keputusan akhir eksperimen tersebut. Tetapi untuk kuantitatif, kita kena relatekan, kita kena kaitkan dengan nombor. Okey, untuk mendapatkan nombor, okey, kita kena membuat pengukuran. Okey, untuk membuat pengukuran, kita perlukan alat. Okey, jadi ia membantu kita mendapatkan nombor tersebut. Okey, contohnya untuk yang ni, kita ada eksperimen yang sama, hasil yang sama, tetapi kita dapatkan diameter setiap belon ini. Okey, kita dapati diameter dia untuk 1 tiupan 5 cm sehinggalah 7 tiupan kita dapat 11 cm. Okey, jadi kita boleh juga membuat pemerhatian, kita kaitkan dengan nombor. Saiz belon bertambah 2 cm setiap 2 kali tiupan. Okey. Daripada ni, satu tiupan dia tiup 2 kali tambah lagi 2 cm. Tiup 2 kali tambah lagi 2 cm. Tiup 2 kali tambah lagi 2 cm. Okey. Alright. Jadi kita boleh lihat kat sini ada nombor. Okey. Jadi kita boleh tahu ini adalah pemerhatian kuantitatif. Okey. Jadi sekarang cikgu akan ajar kamu bagaimana nak menjawab, cara untuk menjawab pemerhatian. Okey, mari kita lihat. Baiklah, perhatikan gambar rajah. Okey, jika kamu diberi data tunggal. Okey, data tunggal maksudnya ada satu sahaja gambar rajah. Ada satu sahaja keputusan. Ada satu sahaja data yang diberi. Okey, ini adalah data tunggal. Okey, maka pemerhatian yang kita boleh buat adalah pemerhatian yang biasa. Okey, berdasarkan macam cikgu cakap tadi, kita boleh lakukan secara kuantitatif atau kualitatif, boleh buat mana-mana. Okey, just lihat sahaja gambar rajah ini dan nyatakan apakah ciri-cirinya yang kamu nampak, gunakan diri kamu. Okey, contohnya kalau misalnya kita boleh cakap pemerhatian dia, kita juga boleh membuat pemerhatian. Contohnya seperti ini. Bilangan daun pokok es adalah 7 helai. Okey. Atau jika kamu nak ukur ketinggian dia, kamu ambil pembaris, boleh ukur ketinggian dan nyatakan sebagai pemerhatian juga. Okey, itu pun adalah pemerhatian. Okey.
Okey, seterusnya kita tengok cara seterusnya. Baiklah, jika kamu diberi dua data, dua pokok ini, okey, jadi kamu perlu tahu bahawa kamu wajib guna perkataan perbandingan lebih daripada. Okey, lebih apa daripada, lebih tinggi. Okey, lebih rendah ataupun kurang daripada. Okey. Isikan dia. Daripada siapa? Siapa lebih apa daripada siapa? Okey, yang ni kamu wajib letak. Okey, sekarang mari kita buat contoh. Baiklah, kita ada dua pokok X dan pokok Y. Okay, bagaimanakah dan apakah pemerhatian yang sesuai kita lakukan? Okey. Okey, kita boleh kata, mungkin kita boleh pilih lebih daripada. Okey, jawapannya mungkin bilangan daun pokok Y. Okey, cuba kira bilangan daun dia. Okey, lebih daripada pokok X. Okey, ini adalah contoh pemerhatian jika kamu dapat dua data. Okey, selain daripada daun, kamu juga boleh juga membuat pemerhatian dari segi ketinggian dia. Okey, ataupun mungkin lilitan batangnya, batang pokok, okey? Ataupun mungkin warna daunnya. Okey, macam-macam kita boleh lakukan. Okey. Okey, seterusnya, kalau kamu diberikan lebih daripada dua data. Okey, kita ada X, Y dan Z. Kita ada pokok X, pokok Y, pokok Z. Okey, lebih daripada dua data. Jadi bagaimana? Kalau lebih daripada dua data, terdapat perkataan wajib juga. Wajib guna perkataan paling. Okey? Siapa paling apa daripada siapa? Okey? Okey, ataupun paling ni titik saja. Paling apa? Maksud cikgu paling apa? Titik. Okey, paling cantik ke, paling laju ke, paling sekejap ke, okey? Jadi untuk menggunakan perkataan paling, awak mesti tahu maksudnya kita kena pilih satu sahaja. Pilih satu sahaja. Contohnya, kalau cikgu kata, siapakah murid yang paling tinggi dalam kelas ni? Jadi kamu perlu pilih seorang sahaja, satu sahaja murid ataupun kawan kamu yang paling tinggi. Jadi sama juga jika di dalam eksperimen ataupun di dalam soalan ini, okey, jika kamu diberikan lebih daripada dua data, pilih satu. Okey, dan yang paling penting adalah data yang kamu pilih itu adalah sesuatu yang memang paling laju ke, paling perlahan ke. Okey, contohnya kat sini, kita ambil kira sebagai bilangan daun. Okey, sekarang kita tengok paling apa untuk bilangan daun? Paling banyak atau paling sedikit? Okey, so cikgu nak ambil yang paling sedikit. So, jadi cikgu rasa kamu dah tahu macam mana nak buat ayat dia. Okey, jadi kita boleh cakap bilangan daun pokok X paling sedikit. Titik. Itu saja. Okey. Kamu juga boleh cuba untuk membuat pemerhatian dari segi bilangan daun yang paling banyak, ketinggian yang paling tinggi atau sebagainya. Okey, yang sesuai. Okey, faham? Okey. Baiklah, sekarang mari kita cuba untuk buat soalan ini. Okey, mula-mula sekali kita kena kenal pasti. Soalan ni sebenarnya ada berapa data? Satu data kah? Dua kah? Atau lebih daripada dua? Kalau dah macam ni, maksudnya lebih daripada dua. Okey, kalau lebih daripada dua, kita kena gunakan perkataan
paling. Okey, paling. Okey, sebentar. Kita guna perkataan paling. Okey. Jadi, untuk menggunakan perkataan paling ni, maksudnya kita kena pilih satu sahaja data yang diperlukan. Baiklah, jadi kita ada masa kat sini. So, maksudnya kita kena pilih masa yang paling lama atau masa yang paling sekejap. Okey, cikgu nak pilih masa yang paling lama. Okey, iaitu ini. Okey, sekarang kita tengok masa yang paling lama adalah 18. Okey, cikgu akan bagi formula. Formula dia adalah mulakan dengan PB. Okey, kemudian kita tulis bagi. Bagi siapa? PM. Paling apa? Okey. Ni adalah formula dia. Guna formula ini. Okey, so sekarang PB yang mana? PM yang mana? Okey, untuk pengetahuan awak, bila awak diberi 2 jadual, kamu perlu tahu bahawa jadual yang pertama ini adalah PM, jadual yang kedua adalah PB. Okey? Dari situlah kita dapat PM dan PB. Ni dia PM dan PB dia. Ingat tak apa tu PM dan PB? Nanti kamu akan belajar dalam topik mengawal pemboleh ubah. Okey, buat masa ni kamu perlu tahu saja yang ni PM, ini PB. So kita ikut formula ni. Mula-mula kita tulis PB. So PB yang mana satu? Ni dia. Tulis yang ni Yang tajuk dia ni Okey. Jadi kita tulis kat bawah ni. Masa yang ambil untuk membuat 10 ayunan lengkap. Okey, lepas tu PB dah. Lepas tu bagi. Okey, bagi PM. PM dia apa? Ambillah yang ni Okey, panjang bandul. Panjang bandul. Okey, disebabkan kita ambil yang lama, jadi kita tengok PM dia siapa? Ini PM dia, 50 cm. Okey, jadi kita tulis panjang bandul. Kita ambil panjang tali bandul ni kat sini tertinggal. Panjang tali bandul 50 cm. Okey. Paling, ni yang penting. Paling apa? Paling siapa? Paling lama. Okey. Kita kena pandai manipulasikan ayat ni. Okey. Okey, cikgu nak awak cuba cari soalan-soalan yang ada gambar raja ataupun tabel macam ni dan cuba buat pemerhatian sendiri. Okey, cuba bincang dengan cikgu kamu ataupun dengan rakan-rakan nanti. Okey, nanti kita akan masuk topik seterusnya. Okey, sehingga di sini sahaja. Terima kasih.